ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. Segala puji bagi Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita juga kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini, pertemuan ini. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah pada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma razuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini faham, hikmah, serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dapat kita bertemu pada pagi yang mulia ini. Untuk pagi ini, anda nak ajak semua yang hadir melihat satu surah, nama dia surah Al-Ma'arij. Dalam surah Ma'arij, surah Ma'arij ini ada pada muka surat 568. Di dalam surah Ma'arij ini ada berkaitan dengan salat.
solat. Tuan-tuan dirahmati Allah, Ma'arij kata ganda daripada Mi'raj. Mi'raj datang daripada uruj. Uruj dia naik ke langit. Zaman ni bulan ni lah kita dah habis bulan Rajab, 20 Rajab baru ni kita buat program nama dia Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra digunakan untuk memberitahu kita tentang bagaimana Nabi dibawa berjalan daripada Mekah, Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Adapun Mi'raj ialah Nabi diangkat daripada Masjid Aqsa sampai ke lepas pada langit ketujuh tu, Sidratul Muntaha, kan, untuk Nabi balik-balik bawa solat Mi'raj. Kemudian di dalam surah Ma'arij ini, satunya perkataan Ma'arij adalah terhasil daripada Mi'raj. Di dalam surah ini dia menceritakan tentang hari kiamat, Mi'raj. Dan untuk menyelamatkan diri, setiap kita kena jaga solat dan syarat-syarat orang solat. Kena jaga sembahyang, syarat-syarat orang yang Allah terima solat. Dalam surah ni, pertama sekali kita kena faham Ma'arij ialah Mi'raj. Mi'raj ialah satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan akad, iaitu yang dikatakan amal soleh. Amal soleh. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam kajian sedikit yang ana cek dalam Quran, satu benda yang kita kena pasti, ana guna istilah pasti. Satu benda yang kita kena pasti dalam hidup kita di waktu-waktu terbaki lah bagi kita orang pencen ni, kan. Anda dah pencen lah. Ustaz tak pencen lagi. Ustaz Mansur tak pencen lagi. Dah tahun ni 60 dah. Jadi satu benda yang kita kena fikir dalam hidup anda sendirilah, nak pasti amal hak kita buat ni Allah terima tak? Amal hak kita buat ni Allah terima tak? Kalau orang tanya kita gitu, kita jawab terima tak? Ke mana? Kita jawab alhamdulillah, amal saya Allah terima. Boleh tak kita jawab gitu? Ataupun kita jawab surah Tuhan dia terima, ya tak terima, buat macam mana? Wallahu a'lam. Adakah itu jawapan kita? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimat sekalian, daripada pengamatan ana dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan amal soleh, kita tak boleh jawab gitu. Kita tak boleh jawab gitu. Tak boleh jawab kalau Allah terima, ya, tak terima nak macam mana? Nak gimana kita kalau Allah tak terima? Takkan nak masuk neraka? Allah buat syurga dan neraka. Kita tak kisahlah kalau Allah terima, alhamdulillah, tak terima nak macam mana hak dia belaka. Itu tak boleh. Tak boleh begitu. Kita kena pastikan bahawa amal kita kecil mana pun buat Allah terima. Ni yang anda dapat daripada intipati-intipati ayat-ayat yang tadabbur. Lepas tu nak buat macam mana supaya Allah itu terima? Ada cek-cek tengok. Banyak ulama
meletakkan, ada ulama kata terima ni dua je dia kata. Pertama, buat semata-mata kerana redha Allah. Yang kedua, ikut Nabi buat, kita buat. Maka itulah amal. Kalau kita buat gitu, amal kita soleh dan diterima Allah SWT. Anda tak menafikan ini. Cuma anda cek-cek dalam tafsir, anda jumpa 4 tanda, 4 syarat, dan ulama mengatakan kalau kita ada 4 syarat ni, buat kecil, buat besar, Allah terima amal kita. Apa dia 4 syarat ni? Pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sabar melakukan perintah. Dalam masa sama, sabar meninggalkan larangan. 4 syarat ni, dia kata, kalau kita ada, kalau kita semaya tadi, kita semaya jemaah, kita dapat full. Kita dapat 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda. Sekarang ni muslimin-muslimat sekalian, kita kena kecek, kena cakap dan janji dengan Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Bila aku mati, tak ada dah tempat lain aku nak pergi jumpa kecuali denganmu. Kan kita kata dalam Yasin tersebut sama. Dalam surah Yasin, surah muluk kita baca. Kepada Allah lah kita kembali. Dalam Yasin kita kata apa? Kan? Apa? Kata Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kan? Sampai 12 ayat surah Yasin tu menandakan kita akan kembali kepada Allah dalam 2 keadaan. Pertama, kalau kita tidak cukup syarat, kita dibawa ke neraka, dan kalau kita cukup syarat, kita akan bawa ke syurga. Jadi dalam keadaan gini, muslimin muslimat sekalian, bila kita sudah pasti amal kita ni diterima, kita buat kecil, kita dapat kecil, kita buat besar, kita dapat besar. Maka dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah minta bila kita dah tahu amal kita ini diterima, kita kena berlomba. Kata Allah dalam surah Al Imran ayat 133, wasari'u, berlomba-lombalah kamu. Untuk apa kita berlomba? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk dapat kemaafan daripada Allah Tuhan kamu, untuk Allah maafkan kita. Berlomba juga ke mana? Wa jannatin, berlomba-lomba nak dapat syurga. Arduha, kerana syurga ni besar dia macam 7 kali langit dan 7 kali bumi. Uiddat lil muttaqin, telah pun siap dibina untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita lah ni, kita punya tugas kita ialah buat amal. Dari sudut akidah, dari sudut pegangan, kita dah ada. Kita tahu, tak ada ilmu. Ilmu tu contohnya semayang. Kita tahu nak semayang macam mana tak? Nak takbir, nak rakaat, nak sujud macam mana, nak baca semua, kita dah belajar semua. Itu ilmu. Yang kedua, kita kena buat apa saja niat. Kena ada niat. Kan? Dalam masjid ni, kita duduk dalam masjid ni, antara dua. Boleh pahala dengan tak boleh pahala. Dosa tak ada lah. Kan? Ada. Tapi kalau ngupak ada dosa kok. Ada. Kita antara boleh pahala dengan tak boleh pahala bergantung kepada apa? Pada niat. Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Itu besar tu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sunnatan lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Mana boleh pahala? Kan? Yang ketiga syarat apa? Syarat kena ikhlas. Kalau kita buat saja-saja nak tunjuk-tunjuk, tak jadi juga. Sebab syarat Allah terima amal kita kena ikhlas. Jadi kita buat semata-mata cari redha Allah. Lepas tu yang keempat syaratnya kena sabar. Kena sabar. Dalam semua kerja-kerja kita kena sabar. Sebab contoh sabar. Tak.
kita tadi nak mari masjid. Nak mari masjid rasa malah. Tidur lewat. Kan, tidur pukul 2. Nak bangun mari masjid ni berat. Kalau kita semaya rumah, kan? Semaya rumah, ambil wuduk semaya, 2 rakaat tidur terus, boleh sama terus tidur. Senang dah. Semaya dah. Tapi kita duk fikir, kalau aku tak pergi, aku boleh sikit. Sedangkan tadi dalam surah Al-Imran Allah suruh berlombak. Ya, aku ngatuk, tapi aku kena pergi juga. Kena sabar. Sabar tu yang dikatakan syarat nak buat amal yang saleh, yang baik, kena ada sifat sabar. Jadi kalau semaya kat rumah, sabar juga semaya, kan? Ya betul. Semaya kat rumah sabar, tapi kita markah sikit. Hak Allah suruh berlomba tu kita tak dapat. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang ni kita kena confirm bahawa setiap kerja kita, amal kita mesti Allah terima. Apa pentingnya Allah terima amal? Bila Allah terima, setiap amal kita itu diberi pahala. Kalau tak cukup syarat tadi, kita buat amal banyak ke sikit, tak ada pahala. Tak ada pahala ni yang merugikan kita. Buat amal, pergi jumpa Allah, Allah kata, aku tak kenal. Sebab apa tak kenal? Sebab membuat amal tak ada pahala. Aku tak terima. Sebab apa tak terima? Pertama, buat ikut-ikut orang, tak ada ilmu. Tak terima juga. Ataupun dia buat, dia tak niat, Allah tak terima juga. Ataupun dia buat nak tunjuk-tunjuk ke orang, Allah tak terima juga. Buat belaka. Dan ataupun yang keempat ialah dia buat sekali, dia relax, dia tak buat. Semaya sekali seminggu contohnya. Ataupun duduk sebelah masjid, mari masjid musim-musim, duduk sebelahnya musim-musim mari masjid. Alasannya apa dia alasan? Tak ada, nak sembahyang rumah. Nak sembahyang rumah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak tinggal masjid. Bahkan dalam hadis sahih menyebut la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tak ada sembahyang bagi mana-mana jiran masjid kecuali di masjid. Kata ulama paling ringan la salata ni, sebab dia guna la nafiyah lil jinsi. Tidak ada solat, mana la kamala solat, tak sempurna sembahyang. Enggak tak sempurna pun kita tak sip, kan? Ada hak kuat sikit berhujah, dia kata la solat makna tak ada solat, tak sah sembahyang. Kita duduk sebelah masjid, sembahyang rumah, tanpa uzur, tanpa apa sebab. Oleh sebab itu banyak dengar kita tengok ayat, tengok hadis semua sekali, kita tidak ada pilihan untuk berjumpa dengan Allah. Pertama sekali, biarlah amal kita terima, Allah terima. Yang kedua, kena berlomba-lomba buat amal supaya kita dapat pahala. Untuk apa kita dapat pahala? Kata ulama, untuk dapat pahala, kerana dengan pahala itu kita diberi ganjaran. Dengan pahala kita itu diberi ganjaran. Ada orang kata apa? Ada orang kata kita masuk syurga ni bukan dengan pahala, dengan amal. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Anda cek dalam tafsir semua sekali. Betul rupanya. Orang kata masuk syurga bukan dengan amal soleh. Masuk syurga ialah dengan rahmat Allah. Tapi anda cek lagi. Untuk nak dapat rahmat Allah itu kena ada pahala banyak. Kena ada pahala. Untuk dapat pahala kena buat amal. Untuk ada pahala, amal tu kena soleh. Kok mana pun tak boleh lari. Tak boleh lari, kena beramal juga. Dan ayat-ayat Allah banyak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai satu peringatan kepada diri anda dan juga kita semua. Okey, dalam surah Ma'arij ini, anda sengaja nak bincang pada pagi ini. Pertama sekali, surah Ma'arij ini dengan makna Mi'raj, Isra' Mi'raj. Jadi Ma'arij ini, kalau Mi'raj, Nabi diangkat berjumpa Allah dan diberi salat.
Di dalam surah Mi'raj ini, tuan-tuan tengok ayat 19 tu. Ayat 19 muka surah selepas pada tu. 5, 6, 9 tu. Dia kata apa? Innal insana khuliqa halu'a. Jumpa tu? Kan? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Berarti situ. Ini asal kita. Asal manusia dicipta begitu sifat dia. Kata Allah, ini satu berita yang kita dapat daripada Quran, dan berita ini dalam bentuk confirm. Perangai kita confirm gitu. Tapi kita nak buat kerana supaya sifat ini tak berlaku pada diri kita. Innal insan, sungguh-sungguh inna tu. Mana kafir? Kalau ada inna ni kita tak boleh ragu-ragu lagi. Ini satu berita penting dan berita pasti. Apa dia? Sesungguhnya manusia itu semua manusia yang Allah cipta ini, khuliqa, telah dicipta halu'a. Halu' apa makna? Kita halu' ni sangat gelugesah, tak puas, tak stabil. Halu'. Apa makna halu'? Ayat kedua tu dia cerita halu'. Halu' ialah gini. Idza massahu syarru jazu'a. Bila idza massa ni disentuh, ditimpanya asyarru, benda-benda tak baik, benda-benda buruk. Bila dia kena musibah, sakit gigi, sakit kepala, susah hidup. Halu' ni, jazu' ni, syarru ni maknanya dua lah kebanyakan ulama ataupun tiga. Pertama, ditimpa syarru kerana sakit demam. Syarru satu. Yang kedua, ditimpa kemiskinan. Ini dua hak biasa kena kita lah. Kalau kita tak sakit demam, kita susah, tak ada duit. Ini dia panggil syarru. Idza massahu syarru jazu'a. Dia jadi orang gelugesah, rasa tak sedap, tak sabar, marah-marah pada diri jazu' ni, rasa Allah tak jaga dia, rasa Allah tak penting dia, baik dia tak semayang, dia macam tu, kan? Tapi yang kedua, wa idza massahu, bila dia massa juga, tapi kita tak terjemah menimpa. Bila dia dikurniakan al-khairu, baik, sihat walafiat, rezeki banyak, dua gitu. Tapi berlaku apa kepada orang macam ni? Manuk kedeku. Inilah yang asal perangai kita, yang dinamakan Allah sebagai halu'. Ayat pertama tu, halu' itu terkumpul di dalam diri kita. Bila susah, marah-marah. Bila senang, kedeku. Ini sifat khuliqa, telah Allah bentuk dalam diri. Macam mana nak larikan perasaan yang merugikan ini, perangai yang merugikan ini? Allah sebut ayat selepas pada tu. Ayat apa? Ayat 22 tu kan. Illal musallin, kecuali al-musallin, orang sembahyang. Nak kaitkan musalli ini dengan Mi'raj. Maknanya Allah panggil Nabi untuk terima sembahyang, nak beki perangai kita yang asalnya halu' ni. Nak beki, dia panggil Nabi ambil sembahyang untuk Nabi dan umat Nabi, supaya kita jadi al-musalli. Nah, orang musalli yang macam mana yang boleh hilang perangai buruk tu? Perangai buruk tu makna kedekut bila senang, marah-marah bila susah.
Susah ni dua, sakit ataupun miskin. Kan? Ada orang ulama tambah lagi, bila dia ajak berjuang, ada malah. Ajak berjuang dia malah. Ajak belajar dia malah. Kan? Anak-anak kita hak di universiti ramai orang puan. Orang puan ramai ngaji lah ni. Orang lelaki tak jadi. Dia kata, ngaji pun dah kerja juga. Kan? Baik aku beli motor sebiji, bawa barang, senang beli duit tu. Tak payah ngaji. Ngaji pun susah juga nak kerja lah ni. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bukan kita ngaji, belajar tu untuk kerja saja. Kita belajar tu untuk nak ilmukan kita. Supaya kita jadi orang yang satu syarat itu untuk nak Allah terima amal, kena ilmu. Bukan ngaji nak kerja. Tapi kebanyakan anak-anak kita hari ni, dia ambil pendekatan, kalau ngaji tinggi-tinggi pun susah nak dapat kerja. Baik dia buat lepas SPM, bawa motor, cari duit, senang. Nah, itulah satu benda yang kita kena baiki. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maknanya orang semayang baru boleh selamat diri daripada haluk yang terkumpul di dalamnya, tak puas hati sama, geluh gesah sentiasa. Senang geluh gesah cara senang, susah geluh gesah cara geluh gesah ni macam tak puas hati kan? Tak selesa hidup. Tetapi orang semayang lain. Orang semayang dia hilang perasaan. Kalau diuji dia sabar. Kalau diberi nikmat, kesenangan, kesihatan, dia bersyukur. Ini orang semayang. Soalannya, orang semayang macam mana yang Allah terima ni? Cuba tengok ayat selepas pada tu. Illal musallin, kecuali orang semayang. Ada sifat dia. Pertama, alladzina hum, orang semayang yang mereka itu ala salatihim, terhadap semayang mereka daimun, semayang tak tinggal. Syarat semayang yang boleh hilang perasaan kedekut bakhil ni, semayang tak tinggal, daim. Syarat tak ada geluh gesah bila susah ni, orang semayang tak tinggal. Allah jaga dia. Satu. Yang kedua, walladzina fi amwalihim, maknanya kita kena baca al-musallin, orang semayang yang mereka itu semayang tak tinggal. Satu. Yang kedua, walladzina fi amwalihim, orang semayang yang mereka itu pada harta mereka haqqum maklum, ada hak yang telah ditentukan maklum tu. Untuk siapa? Lisail, untuk orang minta, orang yang asnaf. Wal mahrum, orang yang tak minta tapi dia orang susah. Kan ada di antara kita ni, dia orang susah tapi dia tidak minta. Ini pun menjadi hak kepada mereka untuk menerima duit nafkah ataupun zakat daripada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini syarat kedua, kita kena baca sampai ayat 24 sampai 25. Maknanya orang yang semayang tak tinggal, orang yang bayar zakat ataupun infak. Dua. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Syarat orang semayang yang boleh menyelesaikan masalah kedekut dan boleh sabar dalam ujian ialah orang yang ingat kepada hari pembalasan, iaitu orang-orang yang yusaddiqun. Saddaqa yusaddiqu tasdiq, dia membenarkan adanya hari akhirat, di mana kalau dia sabar bila dia uji, Allah bagi syurga. Ataupun dia kalau diberi kemudahan, dia tak kedekut, Allah bagi syurga pada dia. Dia benarkan pada ni. Ini syarat orang semayang. Yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang yang sembahyang yang mereka itu sentiasa musyfiqun, fikir tentang kalaulah aku mati, duduk dalam kubur, diazab oleh malaikat, macam manalah aku tak sanggup lah. Tak. Jadi untuk selamatkan, aku kena buat baik. Buat baik macam mana?
Kalau Allah bagi rezeki pada aku nak infak, nak bayar zakat, nak tolong orang, nak tolong keluarga. Dia mikir gitu. Dia nak buat baik, dia tak nak benci ke orang. Nah, ada 4 sifat orang yang takut pada hari akhirat. Ada 4 sifat disebut dalam surah lain lah. 4 sifat yang anda jumpa setakat ni. Sa'ad Mansur. Ada 4. Disebut dalam surah Ali Imran juga. Pertama, orang yang ingat kepada azab Allah ni, dia tolong menolong hidup ni, tolong menolong. Dia tak kata hidup seorang. Sungguh-sungguh kita ni bila kita kaya duduk seorang je, tak cari orang lain. Tak. Orang yang ingat kepada azab ni, dia tak tidur seorang, dia tolong menolong, berjiran. Nah, apa Allah kata dalam Quran? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Anak terjemah yunfiqun ni tolong menolong, sebab dia tak sebut objek, dia tak sebut harta, dia sebut infak. Masa senang, masa susah. Infak ni bukan duit saja, tenaga, buah fikiran. Maka salah satu sifat orang yang musyfiqun ialah orang kerjasama dalam masyarakat. Yang kedua, disebut dalam surah Al-Imran ayat 134, ialah orang yang boleh tahan marah. Boleh tahan marah. Dia marah, dia boleh tahan. Kita kalau marah, kita putus satu rahim. Adik-beradik kita boleh putus satu rahim. Sebab marah, tak puas hati dengan dia. Kau muak, kau jaga kau, aku jaga aku. Tak kisah. Besok Tuhan saja yang tahu. Tak boleh gitu. Orang yang takut pada akhirat, dia tidak akan mati kecuali dia hubungkan silaturahim dengan adik-beradik khususnya. Kadang-kadang adik-beradik ni perangai pelik-pelik, kan? Dia nak uji kita. Dia pinjam kita tak bayar duit. Dia ambil duit harta mak ayah kita. Kan? Dia sebab dia bos, dia abang, dia ambil duit. Kita hak kita dia ambil. Kita pun dengan sebab tu kita putus rahim. Selamat tak kita? Tak. Orang yang takut pada azab Allah, dia walaupun bersamana isu yang dia hadapi dalam keluarga, dia akan selesai. Dia akan selesai. Itu. Apa tadi? 2 kan? 2. Kita kata 4. Yang ketiga, dia orang yang takut pada azab Allah ni, dia tidak dendam, dia suka maaf orang. Semua salah orang dia maaf. Boleh buat ke kita gitu? Nak maaf orang ni bukan senang. Nah, tapi kena buat. Sebab kita takut dia azab oleh Allah. Kalau kita tak maaf orang, kita betul. Tapi bila jumpa Allah nanti, tunggu kejap tak boleh masuk syurga lagi. Sebab nak selesai masalahmu. Bicara. Jadi rugi kita. Baik kita bermaaf-maafan. Jadi syarat orang semayang yang keberapa, yang keempat ni ialah walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang mereka itu tentang azab Tuhan mereka syakna sangat. Musyfiq. Syafaqah ni halusi. Kan? Itu yang keempat. Yang kelima kat mana? Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun tu, dia tak, bukan yang kelima tu, dia sekali dengan yang keempat. Sekali dengan ayat 27. Mana ayat 27, 28 tu satu poin. Yang kelima hak berikut tu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang semayang yang mereka itu jaga maruah dia. Alladzina hum, yang mereka itu li furuj. Furuj ni kemaluan. Faraj. Kalau wanita faraj dia panggil kemaluan. Dia jaga, dia tidak beri konsep. Dia tidak berzina lah. Dia tidak berzina. Lelaki dan perempuan tidak berzina. Orang semayang yang tidak berzina lah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada kedeku, selamat dia daripada boleh sabar dalam ujian-ujian Allah, sama ada ujian miskin, susah ataupun sakit. Allahumma illa ala azwajihim, itu ayat 30 sekali dengan ayat 29. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali dia bersama isteri dia ataupun hamba-hamba yang dia miliki. Famani bertara, ayat 31 pun sekali dengan ayat 29, 30, 31, satu set. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, itu 2 dalam ayat 32 tu ada 2 poin.
Orang-orang sembahyang yang mereka itu li amanatihim, amanah yang diberi, wa ahdihim, janji yang dijanjikan, raun, mereka jaga. Orang sembahyang gini, dia jaga amanah sebagai suami, sebagai ketua, sebagai pengurusi, sebagai ustaz, dia jaga amanah. Kan? Amanah ni contohnya amanah ustaz. Anda jumpa dalam bab Isra' Mi'raj, orang yang akan diazab yang Nabi tengok dalam Isra' Mi'raj ialah ustaz. Ustaz yang cakap sedap buat dok. Imam pun sama je, kan ustaz je. Imam betul kan sah, dia tak betul sah. Nah, imam kata sembahyang jemaah ni wajib pakat mari. Dia mari macam masa imam. Masa dia tak imam, dia sembahyang rumah. Tak betul. Kan? Dia kena azab besok. Ustaz cakap-cakap, nak azab juga. Jadi antara orang yang diazab yang Nabi saksi dalam Isra' Mi'raj ialah orang yang cakap tapi tak buat. Tak kira lah imam ke siapa, kita sendiri pun kena juga. Ini kena orang sembahyang yang mereka itu jaga amanah dan jaga janji, ra'un. Yang ke-8, ke-7 ke ke-8 ni? 7. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Orang yang hakim-hakim ni, jadi hakim, jadi saksi ni, dia laksanakan perintah Allah. Hak dia duk batalkan apa ni hukum Allah yang dilaksanakan tu, dia tak jawab esok. Dia orang sembahyang, dia jawab esok. Dia kena sanggup berdepan dengan Allah apa dia buat keputusan. Yang terakhir sekali syarat orang sembahyang, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang mereka itu ala salatihim yuhafizun. Ada dua. Ayat pertama tadi, ayat 23, alladzina hum ala salatihim juga. Ni walladzina hum ala salatihim. Dua, takkan ulang dua ayat lain. Yang pertama, daimun, sembahyang tak tinggal. Yang kedua, orang sembahyang jemaah, yuhafizun, ramai-ramai, mu jaga aku jaga mu, yuhafizun ni. Bang, kenapa tak nampak masjid? Kau pergi je lah, kan? Kau jaga engkau lah, masing-masing kubur. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh cakap gitu. Sebab orang yang sembahyang, dia kena ingat mengingati. Hafaza yuhafizu muhafaza. Tolong menolong, nasihat menasihati dalam bab sembahyang. Sembahyang yang jemaah, sembahyang yang wajib, sembahyang sunat, tolong menolong. Ini salah satu jenis orang sembahyang, syarat orang sembahyang yang dia hidup boleh tenang. Hidup boleh tenang, sama ada dia diuji ataupun dia kaya, dia senang pagi ni. Jadi banyak tuan-tuan tu. Kalau kita ada sifat-sifat 7-8 ni, kata Allah dalam ayat terakhir, ulaika, mereka itu, fi jannat, dijamin akan dimasukkan ke dalam syurga, mukramun, dia akan dikaramahkan. Mukramun, dimuliakan, dikaramahkan. Dia orang karamah, duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tuan-tuan kira tu syarat orang sembahyang yang boleh hilang perasaan haluk tu, ataupun jazuk ataupun manuk? 3. Umum, haluk. Daripada haluk itu makna jazuk bila susah, manuk bila senang. Boleh hilang benda ni dengan sembahyang. Tak sembahyang tak boleh. Sembahyang pun dengan syarat dia. Pertama, sembahyang tak tinggal. Yang kedua, zakat kena bayar bagi yang berhak. Yang ketiga, tahu kita ini akan dibangkit, akan dimasukkan ke syurga dan membenarkannya. Yang keempat, jaga diri daripada terkena azab kubur dan azab akhirat. Yang kelima, jaga kemaluan daripada melakukan perkara-perkara zina dan seumpamanya. Yang keenam, jaga amanah. Yang ketujuh, jaga janji, sebab itu ada 2 poin. Yang ke-8, bila diminta bersaksi, tunaikan saksi. Yang ke-9, jaga solat berjamaah ataupun tolong menolong dalam mengingat
ingat mengati dalam bab sembahyang. Makna 8 ataupun 9 perkara ni untuk kita jaga. Inilah yang dikatakan mi'raj kita. Inilah sembahyang yang diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah mi'rajkan. Ada ustaz tu cerita menarik juga. Dia kata apa? Kalau Nabi di Isra' di Mi'raj, pada malam itu akhirnya dapat solat, kita Isra' Mi'raj kita apa? Isra' kita daripada rumah mari masjid, Mi'raj kita sembahyang. Ada ulama kata gitu. Jadi anda rasa itu terbaik ya? Jadi untuk Isra' Mi'raj kita kena sembahyang berjamaah. Kena, sebab dalam ayat surah Isra' tu minal masjid ilal masjid, kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasnya daripada pertemuan kita pagi ini, pertama sekali pastikan setiap kita amal kita itu soleh. Sebab selagi mana amal kita tak soleh, Allah tak terima. Yang kedua, kita kena tambah sikit-sikit, tambah berlomba-lomba pakat tambah amal kita. Kita pergi pasal lepas pada ni minum kopi pun ni, aku minum kopi ni nak jumpa kawan aku, sembah nak sama satu rahim, lepas aku nak belanja dia, infak. Jadi dapat duit, apa dapat pahala, sebab ada ilmu, kita tahu nak buat tu, kita niat, kita semata-mata mencari redha Allah, dan itulah sifat kita, kita dapat pahala. Dan sekali lagi, kita kena ada sifat Isra' Mi'raj dengan Allah, iaitu menghidupkan sembahyang yang kita tidak tinggal, dan dalam masa yang sama kita banyakkan infak, kita jaga maruah kita, kita takut azab Allah, kita membenarkan lepas pada mati ni Allah akan letak kita dalam syurga. Kita tak nak sebut neraka, kalau boleh tak nak sebut neraka, sebab bukan tempat kita asal dalam syurga. Dan kita kena jaga amanah, jaga janji, bila menjadi saksi kena tunaikan saksi. Itulah syarat-syarat yang Allah SWT letak kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang happy hidup dia, tidak kedeku dan tidak marah-marah bila diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga pertemuan ini boleh memberi kekuatan kepada kita untuk hidup terbaki, dan kita doakan supaya kita mendapat husnul khatimah dengan sabar melaksanakan segala perintah, meninggalkan larangan Allah. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.